kepada penduduk-penduduk di Kude. Berapa lama dah orang Kude diam Malaysia? Mun kita si bersuara, mun kita si bisin, sampai bila-bila punya si bagi. Sebab ya lah sama dah tadi, mun dah nazak dah, barulah dia sedar bahawa orang Kude perlu kepada geram tanah, supaya tanah adanya si diangkat semudah-mudahnya. Sini juga kawasan Melayu yang terpinggir di kawasan Petrajaya tu. Di Gesit kita nangga, di Boyan kita nangga, di Tupong kita nangga, di Siur Kandis bawa pergi tuan-tuan dan perempuan. Ada rumah yang saya ada elektrik, ada rumah saya ada bekalan air yang bersih, sedangkan diam di bandar, diam di kawasan pasar. Kita di Sekeduk tu, kami nangga keadaan rumah yang rapat-rapat. Si adakah inisiatif, si adakah tindakan kerajaan di bawah Barisan Nasional sebelum tu nak membesarkan kampung kita? Sedangkan ada tanah kosong lagi di kawasan Sekeduk tu. Apa salah gantikan, bagi pampasan pada tuan tanah untuk besarkan penempatan orang Melayu di kampung Sekeduk tu? Tangga jalan kita sempit. Jadi benda ialah kita kena fikirkan, tuan-tuan dan perempuan, caranya ialah kena berubah. Selagi kita masih pangkah, macam ialah keadaan kita seperti semalam. Hidup kita tu, kata oleh ulama, saudara sekalian, seolah-olah 3 hari. Hari yang pertama ialah hari yang semalam. Dia dah benda dah lepas dah. Biarlah dah lepas, dah diperintah oleh Barisan Nasional lebih 50 tahun. Dah lepaslah, biarlah lepas sebagai pengajaran dengan kita. Hari yang kedua tu ialah sekarang tu. Kita nak bangkitkan semangat tuan-tuan untuk berubah. Dan hari yang ketiga ialah hari esok, selepas berlakunya pilihan raya pada 5 Mei tu. Jadi kalau tuan-tuan si menggunakan masa sekarang tu untuk berubah, samalah keadaan kita seperti hari yang semalam. Seperti mana 50 tahun kita diperintah oleh Barisan Nasional PBB. Kita diarahkan, kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berubah. Bukannya manusia yang suruh kita berubah, bukan. Allah dah awal-awal lagi 1400 tahun dah mengajak kita berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala si akan mengubah sesuatu kaum, sesuatu bangsa, sesuatu masyarakat ya, selagi mana masyarakat yang pun si mengubah apa yang ada dalam diri danya. Nak berubah tu saudara sekalian, kena bermula daripada diri kita pun. Mun kita pun si mau berubah, jangan haraplah Barisan Nasional PBB nak ubah kita. Jangan harap. Jadi kita kena dalam hal sekarang tu, kita kena gunakan peluang tu. Bukan senang kita nak dapat peluang tu tuan-tuan dan perempuan. Kita kali itu bukan setakat nak menafikan majoriti Barisan Nasional di Parlimen seperti mana dalam tahun 2008. Walaupun dan alhamdulillah kita boleh dapat merebut kerusi lebih daripada 80 kerusi di Parlimen. Tetapi untuk tahun 2013 tu tuan-tuan dan perempuan, saudara sekalian, kita bukan sahaja nak menafikan 2/3 suara di Parlimen, tetapi untuk menguasai dan memerintah Malaysia untuk kali tu tuan-tuan dan perempuan dalam pilihan raya yang ke-13 tu. Sebab ialah ketika penamaan calon daripada PAS komponen dalam Pakatan Rakyat Datuk Husam Musa di Putrajaya, Husam Musa menangis. Si sangka bahawa sambutan kaki tangan kerajaan yang berada di Putrajaya ya, menyambut dan menghantar Datuk Husam Musa di penamaan calon.
Selepas dari kita nangga sambutan seperti mana yang disiarkan dalam skrin tadi. Sambutan kaki tangan awam yang bersembahyang di masjid di Putrajaya. Sampai Tengku Adnan, Tengku Masuk yang sama juga bersembahyang di masjid keluar ikut pintu belakang. Malunya nangga. Sambutan masyarakat penduduk Putrajaya terhadap calon Pakatan Rakyat di Putrajaya. Yakinlah tuan-tuan dan puan-puan, dengan semangat perubahan yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan akan memberi kredit bagi perubahan kita di Sarawak. Kita sih mau keadaan kita di Sarawak, penduduk di Sarawak, rakyat di Sarawak seolah-olah macam cerita Lebay Malang. Pernah dengar cerita Lebay Malang? Lebay Malang tu ada rasa sifat tamak. Ada 2 jemputan hari Satu jemputan di Ulu, satu jemputan di Ilir. Oh, nyenangga jemputan di Ulu ya orang kaya jemputnya. Pergi ke Ulu tu. Tapi nak pergi ke Ulunya terpaksa kayuh perahu melawan arus. Kayuh si sampai. Kayuh si sampai. Sampailah bertukar arus tadi. Sampailahnya pengilan di tempat yang lain tadi. Ke hilir. Pergi ke hilir air dah tukar dah. Terpaksa pergi ke hilir tadi kayuh si sampai. Akhirnya dua si dapat. Dua tempat si dapat nak pengilan. Kita takut macam keadaan kita berlaku di Sarawak tu. Kita nak play safe, kita nak dapatkan supaya Barisan Nasional sebelum tu memerintah. Kita undi Barisan Nasional. Tapi malangnya Barisan Nasional sik mengubah masalah kita. Sik meningkatkan kehidupan kita. Dan kali itu kita masih lagi memberi harapan pada Barisan Nasional untuk menang pilihan raya yang ke-13 tu. Tiba-tiba kelak kerajaan pusat diperintah oleh Pakatan Rakyat. Sedangkan kita masih lagi kekalkan kepercayaan kepada Barisan Nasional PBB. Samalah ceritanya macam cerita Lebay Malang. Jadi sebelum kita tu menjadi Lebay Malang, sebab kita milih calon PBB, saya nak kongsi maklumat kepada saudara sekalian. Menurut laporan daripada UMCDL, laporan yang dibuat oleh Universiti Malaya, saudara sekalian, sebuah universiti perdana, sebuah universiti yang paling tua di Malaysia tu. Sebelumnya di Singapura, apabila merdeka pindah ke Kuala Lumpur, sebuah universiti yang paling tua di Malaysia. Menurut kajian daripada universiti itu, sokongan rakyat ataupun mood rakyat kepada kepimpinan dan kepercayaan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim meningkat sebanyak 54%. Berbanding dengan sokongan rakyat kepada Haji Najib Tun Razak hanyalah 28%. Jadi itu adalah mood kebangkitan rakyat yang berlaku di seluruh Malaysia. Kita nangga sambutan rakyat dalam ceramah-ceramah Pakatan Rakyat di Johor, kita nangga. Di Sutra Mall kita nangga yang datang ceramah 70,000. Mun 70,000 tu datang ceramah kita pada malam tu, saya rasa melimpah keluar sampai keluar daripada kampus gedung tu. Mun 70,000 lah. Dan kutipan yang diperolehi dalam ceramah biasa tidak pas tu, ceramahnya malah kutipan. Kita Sarawak tu belum sampai ke peringkat dia lagi. Sebab kita belum nangga lagi perubahan yang berlaku di sini. Apabila dibuat kutipan collection kepada yang hadir ceramah kutipan mencecah 120,000 sampai 200,000. Benda tu pernah berlaku di Sarawak, saudara sekalian, ketika ceramah di Batu Lintang waktu PRN yang lepas. Yang mana kutipan pernah direkodkan pada masa tempat si Cihau yang bertanding sekarang tu. Adun Batu Lintang di bawah Pakatan Rakyat, di bawah PKR, Parti Keadilan Rakyat. Kutipan yang direkodkan tertinggi ialah 11,000. Kebangkitan orang Cina, masyarakat Tionghoa kepada Pakatan Rakyat.
daripada rakan kita dalam DAP. Jadi semangat ialah yang kita perlu ikutkan, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita takut. Jangan kita takut, mun Pakatan Rakyat tu memerintah kelak, DAP akan jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara sekalian tahu ke sih? DAP tu hanya bertanding seat lebih daripada 50 kursi. Seat lebih daripada 50 kursi. Macam ni orang yang sedikit boleh menjadi pemimpin bagi orang yang banyak, orang yang ramai. Kita takut kelak mun Pakatan Rakyat memerintah, agama Kristian akan jadi agama resmi. Saudara sekalian, untuk nak ubah satu perlembagaan perlu kepada majoriti di dalam parlimen 2/3 ataupun sekurang-kurangnya 145 suara di parlimen ataupun 145 seat. DAP Kristian di parlimen sampai 30 orang je. Macam PRN yang lepas kita nanggah. Mun DAP menang di Sarawak tu kelak, Cina tu akan jadi ketua menteri. Tahu ke sih kita bahawa dalam PRN yang lepas 85% kerusi Cina dimenangi oleh DAP. DAP hanya bertanding dalam sekitar 17 kerusi aja. Sedangkan kerusi di seluruh Sarawak tu bagi Dewan Undangan Negeri 71 kerusi. Macam ni Cina nak memerintah si dapat. Jadi sebab ialah tuan-tuan dan saudara sekalian, jangan percaya dengan fitnah-fitnah yang dilontarkan dalam TV1 sampai TV10. Jangan percaya. TV1 dan TV10 tu adalah juru cakap yang melemparkan fitnah kepada kita, pada Pakatan Rakyat. Sikit channel untuk APR. Jadi saya harap untuk pilihan raya kali itu, pilihan raya untuk kita berubah, dan itu adalah peluang kita yang terbesar untuk kita buat perubahan. Dan saya pada hari itu minta dan rayu kepada pengundi-pengundi adik kakak kita di Kapur Segeduh tu untuk buat perubahan dan untuk angkah calon kita saudara Ahmad Nazib bin Johari. InsyaAllah. Dan beliau disenaraikan calon yang nombor 1. Alhamdulillah, waktu penamaan calon ya saya hadir. Saya doa benar-benar supaya calon tu nombor 1. Di atas sekali dalam slip undi ya. Di atas sekali. Kadang-kadang orang kita tu, terutama golongan di saluran 1, nyasi dapat nak mangkah tempat lain kecuali di tempat nombor 1 aja. Dia sinangga lambangnya kadang-kadang lah. Tapi saya yakin dan percaya kawasan Segeduh tu memang bijak. Engkau nombor 10 pun calon tu yang akan cari juga. Sini calon kita tu. Tetapi alhamdulillah berkat doa kita, berkat doa tuan-tuan dan puan-puan untuk berubah, calon kita tu telah diletakkan di baris yang pertama ataupun calon yang nombor 1. Saya dah kenal dengan calon tu saudara Ahmad Nazib tu sebab satu sekolah dengan saya. Satu kelas daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Dah kenal dengannya. Dari usia kami 13 tahun. Kemudian sambung belajar di Kelantan, sempat ngambil kursus bahasa Arab. Nya tu apa nama? Orang Arab madah wa huwa yastati' takallum bil lughah arabiyyah. Nya tu boleh mampu untuk bercakap, communicate dalam bahasa Arab. Kemudian kami dua sambung belajar di tempat yang sama juga, di Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya di Kelantan. Sebabnya biasa dengar keadaan politik di Kelantan. Selepasnya masuk ke main campus di Universiti Melaya dalam jurusan syariah dan undang-undang. Dan alhamdulillah berjaya menamatkan pengajian dengan kepujian dan graduate bersama pada tahun 2000. Selepasnya kami dua nyambung lagi belajar. Si cukup belajar Universiti Melaya ya. Si cukup belajar di Universiti Melaya, kami dua nyambung di Universiti Islam Antarabangsa UIA di Gombak pada masa saya. Dan alhamdulillah saudara kita tu telah berjaya membuka firma guaman di Shah Alam, Selangor.
Dan kami dua pun ada buka firma guaman di Jalan Kulas Kuching. Sebab ialah mun ada kes melibatkan pelanggan kami di Semenanjung, kami akan pas dengannya. Sama juga dengannya. Mun ada klien ke pelanggan yang berada di Sarawak tu, di Kuching tu, dia akan pas dengan kami. Kongsi sebab dia berkongsi. Jadi saya dah kenal dengan calon tu daripada awal sampai sekarang tu. Dan saya yakin dan percaya beliau si ada rekod rasuah seperti mana rekod Pirate of Caribbean of State of Sarawak. Nya saya dia rekod apa nama tadi? Salah guna kuasa, ngambil harta, terutamanya harta pelanggan. Sebab kami sebagai peguam tu, saudara sekalian, pegang duit klien kadang-kadang, pegang duit pelanggan tu kadang-kadang sampai mencecah jutaan ringgit. Duit dalam akaun kami boleh keluarkan bila-bila masa. Tetapi atas dasar amanah, atas dasar etika, si pernah nak ngambil duit pelanggan. Walaupun di placing dalam akaun kami, si pernah. Nah, boleh cek di SPRM, si ada rekod saudara Ahmad Nazif tu tercalit dengan laporan-laporan oleh pelanggan ataupun orang awam. Jadi saya yakin dan percaya calon kita tu mampu untuk memegang dan memikul amanah yang diberikan oleh saudara sekalian. Dan saya rayu sekali lagi, bagilah kepercayaan dan bagilah amanah kepada beliau. Sebab kita yakin dan percaya bahawa amanah adalah satu tanggungjawab, satu kewajipan. Kita yakin dan percaya satu hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira bermaksud 7 golongan, sab'atun rajulun yuzillahumullahu fi zillihi yaumun la zilla illa zilluhu imamun adil. Dalam hadis Nabi menyebut, saudara sekalian, 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tiada perlindungan melainkan perlindungan daripadanya, yakni Allah. Yang pertama disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pemimpin yang adil. Kita yakin dan percaya, terutama dalam Pakatan Rakyat, pemimpin dalam Pakatan Rakyat, kalau si adil, maka nerakalah tempatnya. Jadi saya yakin dan percaya calon yang kita tampilkan untuk menentang dan mengalahkan Fadilah pada kali itu, ia mampu untuk memikul tanggungjawab yang diamanahkan kelak. Saya rasa cukup untuk kali itu sebab ada speakers lain yang bercakap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.